Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyil mujtaba nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurniaan yang besar Allah anugerahkan kepada kita, iaitu nikmat berada di atas landasan iman dan Islam. Kemudian nikmat kita dapat berada di dalam agama ini yang disebut dengan nama al-istiqamah alal haq wa ala siratim mustaqim, dengan umur yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, bermakna selagi hayat di kandung badan kita akan teruskan, bukan kita wajib meneruskan tugas-tugasan kita dengan kita memilih jalan yang paling baik, yang paling selamat, iaitulah jalan merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, kerana inilah yang merupakan satu-satunya jalan yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan boleh menyelamatkan kita di akhirat. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, saya namakan siri-siri tazkirah kita ni di bawah motivasi iman. Artinya kita cuba perbincangan yang ringkas, tapi ada satu perkara yang boleh kita jadikan panduan di dalam menjaga keimanan kita dan meningkatkan darjat. Kerana iman itu banyak tingkatan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un, lebih daripada 70 cabang. Ada riwayat kata 60. Bid'un wa sittun wa sab'un. Adnaha, yang paling rendah sekali, imatatul azanit tariq, buang sampah-sampah di jalanan, benda-benda yang mengganggu perjalanan. Bermakna wa'alaha, yang paling tinggi sekali, iaitulah la ilaha illallah. La ilaha illallah, kemudian dia punya peringkat lebih daripada 70 perkara. Dalam kita beribadat berapa puluh tahun, daripada muda sampai hari ini, alhamdulillah, ada yang sudah sampai 40, ada 50, ada yang sudah 60. Orang kata orang mau pencen pergi berjabak ya, tapi pencen ibadat tak ada lagi. Ada orang kata saya dah pencen dah ibadat, cukup kota dah, tak ada lagi dah, tak boleh nak pencen lagi. Orang boleh pencen ibadat ni orang yang tak sedar, koma, itu dia pencen lah. Sebab dia tidak ada lagi taklif, dia tak tahu apa dah. Ataupun orang yang sudah nyanyuk ila arzalil umur, dalam Al-Quran kata ada orang yang dikembalikan ila arzalil umur, kepada umur yang paling bawah dah. Dia pun tak tahu apa, dia makan ke tak makan ke tak tahu dah. Dalam kita melakukan ibadat yang begitu lama, sudah berpuluh tahun, maka di antara perkara yang sangat membimbangkan orang-orang yang saleh di zaman dulu, zaman kita hari ini, insya-Allah kita letaklah diri kita ni dalam kumpulan as-salihin, kumpulan orang-orang muttaqin, al-abidin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masukkan diri kita dalam golongan ini supaya kita lebih semangat untuk beribadat, untuk menjadi orang bertakwa, biar mantap. Jadi kalau kata saya ni orang biasa-biasa ya, jadi kita pergi masjid, dia buat orang biasa, akhir kali tiang yang paling akhir kali kita duduk, kita tak nak duduk depan, bimbang macam-macam. Nah, tapi
dalam kaedah yang kita bincang ini ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, kita kena ingat bahawa pahala yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita pulangannya di akhirat. Tetapi kalau salah simpan, silap perhitungan, pahala yang banyak itu akan berterbangan. Kita akan tengok pahala kita diambil oleh orang. Ini di antara perkara yang sangat menyedihkan hamba Allah Ta'ala ini. Kalau dia mari, dia tak ada pahala, dia tahu awal lagi memang saya tak buat. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bayangkan kita bawa barang banyak, tiba-tiba orang mari ambil. Orang ni ambil, buat lagi, orang ni angkat, orang ni bawa ke sana depan mata. Ataupun haba'an mansura, berterbangan begitu saja. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana agak kita? Kita duduk atas dunia ini, kita bawa barang-barang banyak, tiba-tiba orang mari ambil. Tak boleh nak bayangkan. Itu boleh ganti lain. Nah, atas dunia hari ni macam-macam insurans takaful kita masuk belaka. Asal orang kempen beli belaka. Sebab apa? Takut harta kita hilang begitu saja. Kalau hilang pun ada ganti, ada cover, ada macam-macam. Tapi di akhirat esok bagaimana kalau dia hilang? Kita nak balik semula ke dunia, nak ibadat balik 20-30 tahun dah tak ada peluang dah. Dalam ayat, tuan-tuan para jemaah boleh tanda. Nanti ayat ni boleh balik, semak balik dengan Al-Quran sambil kita tadabbur pada waktu malam di rumah. Surah An-Nur ayat 39. Surah An-Nur ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik pada Allah Azza wa Jalla, a'maluhum kasarab, kerja-kerja amalan baik yang dia buat. Hari ni kita tengok NGO, orang-orang yang buat charity ramai di kalangan orang-orang yang bukan Islam. Kadang-kadang NGO dia lebih aktif daripada NGO yang ditaja oleh, yang dibuat oleh anak-anak orang Islam. Kita kata itu satu kebaikan. Kita terima kasih pada apa yang mereka buat dengan kebajikan yang dibuat. Tapi amal-amal yang baik itu kasarabin, di akhirat esok seperti fata morgana kata orang. Sarab, kita tengok di tengah jalan macam nampak ada air, tengah panas kan, bila lagi tak ada. Yahsabuhu zam'anu ma'a, orang yang dahaga sangka air, berlari dia orang pergi. Hatta iza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sampai dekat tak ada nampak. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah, Allah Ta'ala akan beri hisab, balas baik apa yang dia ada. Wallahu sari'ul hisab, Allah Ta'ala segera kira-kira hisab dia. Tetapi kalau dia ni tidak beriman, maka pahala yang dia buat di atas dunia dulu memang akan hilang begitu saja. Kenapa? Itulah amalan-amalan Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang akhidah 104, tanda ayat yang kedua, surah Al-Kahfi ayat yang keempat, 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, amalan-amalan yang berterbangan, yang hilang itu, iaitulah golongan-golongan yang melakukan amalan-amalan yang tidak betul, tidak tepat apa yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla fil hayatid dunya, di dalam dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka telah menyangka mereka buat yang terbaik. Ini yang kita bimbang. Kita ingat kita buat yang terbaik, tetapi kebaikan yang kita buat itu tak kena pada tempat, tak cukup syarat dia, sebagaimana yang telah kita sebut di awal biasanya lepas-lepas ni, iaitulah dua syarat.
amalan itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama sekali, syarat yang pertama iaitu ikhlas. Syarat yang kedua dia panggil mutaba'atun nabi, bertepatan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dua syarat. Kemudian apa jadi dengan amalan-amalan yang banyak yang tak cukup syarat? Ayat yang ketiga, para jemaah boleh tanda, ayat yang ketiga surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 33. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Jadi kami yang bawa pada apa yang telah mereka lakukan atas dunia ini. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita sedekah, kita buat baik pada orang. Tapi oleh kerana beberapa pelanggaran syarat telah berlaku, faja'alnahu haba'an mansura, nescaya kami jadikan apa yang mereka lakukan itu haba'an mansura, iaitulah debu seperti debu yang berterbangan. Kita tengok ibadat kita, kita tengok pahala kita, tapi macam debu berterbangan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Itulah sa'atun nadam, saat penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Maka di sini para jemaah sekalian, dalam perbincangan ringkas ini saya akan sebut ada beberapa perkara yang menyebabkan, iaitulah 4 perkara. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf yang besar-besar banyak lagi lah, tapi dalam motivasi kita ni, motivasi iman, 4 perkara ni wajib dijaga, dijauhi demi menjaga keutuhan pahala-pahala ibadat yang telah kita lakukan. Kenapa? Allah SWT sudah berjanji dalam Al-Quran, surah yang selalu kita baca, iza zulzilatil ardu zilzalha faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa dia buat mithqala zarrah, sebesar zarah, berapa timbang besar zarah ni? Kecil sangat. Allah SWT tak kira kecil besar, yang pentingnya orang tu akan tengok apa yang dia buat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Na'udzubillah. Siapa dia buat yang jahat pula, yang tak baik juga, dia akan tengok. Maka hasil daripada ayat-ayat yang kita baca itu, para ulama mengatakan suratan amalan yang akan kita baca di hadapan Allah Azza wa Jalla di mahsyar nanti, sewaktu kita berdiri di hadapan Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada saat itu Allah SWT akan beri setiap orang kitab suratan amalan. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma hasiba. Allah kata, bacalah masing-masing rekod amalan, cukuplah setiap orang menjadi juru audit kepada amalannya. Maka kata di para ulama, suratan amalan itu kitalah penulisnya. Tuan-tuan boleh tanda sikit kata-kata motivasi ni. Suratan amalan kita yang kita nak baca di hadapan Allah, siapa tulis? Kita penulisnya. Yang mencatatnya malaikat, tapi artinya kitalah penulisnya. Hari ni kita fikir, daripada pagi ni sampai ke malam nanti, apa perkara yang kita nak baca di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sukakah kita nak baca hari ni kita solat subuh berjamaah, dengar kuliah, zikir pada waktu pagi, kemudian solat duha, hari ni hari cuti, keluar pergi ziarah keluarga, ada kawan kita sakit ziarah, ada orang miskin kita pergi bantu. Subhanallah, gembira kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau daripada pagi lagi mengumpat orang, kutuk orang tu, buat tuduhan, ambil, subhanallah. Kalau kita ingat, apa yang kita buat ini adalah merupakan catatan, tulisan kepada amalan yang akan kita lakukan. InsyaAllah muslimin dan muslimat, kita akan berfikir panjang. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin.
pada hari kita akan berdiri di hadapan Allah, kita akan baca balik apa yang kita baca. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tuhan kata, bacalah amalan kamu, bacalah rekodmu, mu sendiri yang mu tulis, kamu sendiri yang buat, cukuplah kamu tengok apa yang jadi. Jadi para jemaah sekalian, perjanjian Allah Ta'ala sangat benar. Keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kita yakin kita akan bangkit semula. Tapi bagaimana kita nak lembutkan hati kita, bagaimana kita nak jaga supaya amalan-amalan kita tidak berterbangan. Yang pertama, perkara yang pertama yang merusakkan, meruntuhkan ataupun menghancurkan amalan kita, iaitulah ar-riya, sifat perasaan riya dalam hati. Riya ni orang tak nampak. Riya orang tak nampak. Dia punya tajuk riya tu, maksud dianya iradatu ghairi wajhillah fi ta'at bi ta'at min at-ta'at. Amalan ketaatan kepada Allah Ta'ala, benda ni benda ibadat, benda baik, tapi dalam hati kita niat bukan kerana Allah Ta'ala, maka dia, itu nama dia riya. Kita buat nak suruh orang tengok, nak suruh orang dengar. Maka amalan ini, perbuatan riya inilah perbuatan besar yang menyebabkan pahala yang kita buat berterbangan di akhirat, jadi debu. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'allahu bihi. Siapa dia buat benda nak suruh orang puji dia, nak suruh orang panggil nak cari glamour lah, bahasa kita sekarang, buat benda cari glamour, samma'allah, Allah beri dia jadi hebat, semua orang puji dia, kan? Wa man ra'allahu bihi, siapa dia riya, nak suruh orang tengok apa dia buat juga, maka Allah Ta'ala berilah orang pakat tengok belakang. Ini yang kita takut hari ni. Sesat tamat yang khatam Quran pagi ni, tak ada tengah hari lagi update dia punya Facebook, alhamdulillah letak gambar qul a'udzu birabbin nas. Saya dah khatam, ini kali yang ketiga pada bulan ini. Allahu Akbar. Berapa ratus like agak dapat di bawah. Ini alat yang sangat berbahaya zaman kita hari ni. Kalau kita nak share, kita bantu orang atas dasar nak suruh orang lain bantu juga lain. Tapi kalau ibadat khususiyah, khas, jangan sekali-kali kita buat perkara ini. Tengah duduk tawaf, ambil gambar tengah tawaf, habis tempat dia ibadat, ditulis belakang alhamdulillah, gambar depan Kaabah, baru selesai menangis di hadapan Kaabah. Allah, agak-agaknya berapa ramai dia punya kawan kat bawah ni tulis, saya ikhlas. Betul lah, kita tak nafi dalam hati orang tak ada siapa yang boleh menilai, betul tak? Tetapi perbuatan itu ada unsur-unsur yang berbahaya dalam ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum bima huwa akhfafu alaikum idi minal masihid dajjal. Nabi katanya, nak ke tidak aku cerita kepada kamu wahai para sahabat, suatu perkara yang menakutkan aku lebih daripada takut kepada ancaman Dajjal. Dajjal mari, kita nampak dia, orang beriman akan kenal Dajjal, ada tanda atas dahi dia. Tapi hak ni lebih takut daripada Dajjal. Qalu bala. Para sahabat ni respon terus, nak dengar Rasulullah, apa dia masalah ini, apa yang penyakit ini. Qala asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, atau dalam bahasa lain dipanggil syirik kecil. Syirik besar tu orang kafir sembah lain daripada Allah, itu syirik yang mengeluarkan daripada agama. Tapi ini dia tak keluar daripada Islam, masih lagi orang Islam, tetapi amalan dia sangat berbahaya sebab pahala dia hilang.
Apa dia syirik khafi? Yaqumur rajulu fayusalli. Seorang ni bangun salat, Allahu akbar, fayuzayyinu salatahu lima yara min nazarir rajul. Tiba-tiba dia dengar orang masuk masjid. Oh, tadi macam-macam bergerak, bunyi orang masuk tu kemah lalu pegang. Ada nyamuk pun tak sabar. Artinya kita tazyin, kita perhiaskan amalan kita tu sebab orang tengok. La ilaha illallah. InsyaAllah nanti satu perbincangan lain kita buat tajuk di bawah tajuk tazyin. Kosmetik, apa ni dia panggil, kosmetik, perhiasan di dalam amal kita. Kita nampak cantik, amalan aku ni cantik, tetapi sebenarnya dia menyalahi apa yang di apa ni, agama Allah Azza wa Jalla. Ini juga sangat berbahaya. Itu dia panggil rawahu al-Imam Ahmad. Hadis ini apa sajalah, kalau kita nak sedekah contohnya, kita nak sedekah ni, masjid ni buat buka tabung, nak buat bantuan apa dia, nak besarkan masjid contohnya, kita pergi bawa dah duit tu nak bagi 50,000 malah ni kan, tiba-tiba masjid tu lupa panggil wartawan, tukar balik cek daripada 50 ke dah 5,000. Oh, dia kata silap awak ni. Itu masalah besar. Maknanya tidak jelas dia punya niat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi penyakit yang besar ini, penyakit riak ini cukup berbahaya. Kerana apa? Sebab itulah yang dikatakan suatu perkara yang duduk dalam hati. Duduk dalam hati. Kalau kita baca dalam hadis Riyadhus Salihin, di awal dalam bab niat, bab ikhlas, kan Nabi bawa 3 orang. Saya ringkaskan sebab hadis ni panjang. 3 orang, seorang itu baca Quran, pembaca Quran, yang seorang lagi tu orang yang hartawan, yang suka derma, yang seorang lagi mujahid fi sabilillah. Jadi Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dengan Quran yang baca? Oh, saya baca kerana engkau ya Allah, kerana-Mu kita baca. Allah kata, kazabta, bohongmu. Membaca nak suruh orang kata awak ni qari, awak ni suara sedap, suara bagus. Jadi pahala dia hilang. Sama juga orang yang kedua yang dimuhasabahkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah orang yang banyak harta, duduk derma sana sini, tapi rupanya dalam hati dia masih lagi mempunyai perasaan yang tidak baik, iaitulah mengharapkan pujian orang. Dia beri tu nak suruh orang kata fulanun jawad wa qad qila. Orang kata, oh, awak ni pemurah ni, mudah dapat dah gelaran tu. Semua satu dunia ni tahu awak pemurah. Yang ketiga, orang yang pergi berperang fisabilillah, Allah tanya dia, kenapa mau perang? Oh, nak naik, nak jaga agama Allah. Allah kata tidak, mau pergi berperang nak tunjuk berani. Nak suruh orang kata awak ni syuja', orang awak ni hebat, wa qad qila, mudah dapat dah gelaran itu. Semua yang dibuat ni orang hebat-hebat belaka. Semua yang dibuat ni orang hebat. Kemudian hadis itu, seorang nama dia Syufayyah, dia kata aku dengar hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia pun cerita kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis Muawiyah menangis mukaan syadidan, sampai rebah dia. Sebab apa? Dia takut. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat 15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Contoh tanda surah Hud ayat 15-16. Allah kata man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa dia buat atas dunia ni nak dapat perhiasan dunia aja, ambil nuwafi ilaihim, ambil lah. Jadi wahum la yubkhasun ulaika, tapi di akhirat itu laisa lahum fil akhirah, di akhirat itu tidak ada bahagian. Artinya ayat ini mengajar kepada kita, maka kata di para ulama, ar-riya'u da'un udal,
riya satu penyakit yang cukup berbahaya. Maka dengan itu marilah sama-sama kita ingat, baiki muhasabah diri kita supaya kita tidak terjebak dengan penyakit yang cukup berbahaya ini. Yang kedua, penyakit yang kedua dia panggil al-ujub, penyakit rasa diri kita sempurna. Kita rasa diri kita sempurna. Definisi dia yang paling simple daripada seorang ulama besar salafus salih, nama dia Abdullah Ibnul Mubarak. Ibnu Mubarak kata, apa dia definisi ujub? Kita rasa bangga diri kita dah sempurna, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Kamu perasan bahawa apa yang kamu milik ni tak ada pada orang lain. Itu dia panggil orang yang rasa diri dia sempurna, diri dia hebat. Jadi orang ni, kalau orang nak tegur dia pun tak boleh ni. Kalau orang tegur dia celik mata lalu. Dia kata, awak siapa? Letih. Saya ingat waktu haji, seorang pakcik duduk isap rokok di Arafah. Orang lain duduk wukuf, dia duduk isap rokok. Kita pun tak siapnya pakcik ni dah lah mari jauh, mungkin dia jual harta tanah pusaka dia nak sampai haji ni. Saya pergi nak tegur, kata pakcik, kita duduk di Arafah sekarang, waktu-waktu wukuf, waktu kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, tak payahlah isap rokok sini. Patutnya terima kasih lah. Terima kasih lah, saya pun terlupa tadi, gian sangat ke apa dia celik mata kita, awak siapa? Kata, kalau tanya awak siapa, saya tabik sebab di Arafah orang tak kelahi, nak kelahi bukan tempat dia situ. Jadi orangnya, Ibnu Mubarak kata, kalau kita rasa hak kita milik ni orang lain tak ada, itu dia panggil sudah ada perasaan ujub, maknanya kita rasa bangga diri kita hebat. Ini pun satu penyakit yang cukup berbahaya. Jadi dalam apa yang kita bincang ke sini, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Mubarak kata, kita rasa apa yang, biar kita rasa gini, kalau kita ni ibadat kepada Allah Ta'ala, aku ni hebat ni, kuat ibadat. Dalam bab ibadat, kita jangan tengok orang bawah, kita tengok orang atas lagi, orang yang hebat-hebat. Kita baca sirah orang-orang soleh di zaman kita ini, zaman dulu. Jangan baca orang zaman dulu sangat, sekitar kawasan kita je, tengok macam mana ahli-ahli ibadat. Dulu di Madinah, rumah kan kecil-kecil, aircon pun tak ada. Jadi biasanya tuan-tuan guru, tuan syekh ni, dia akan solat di tingkat atas. Rumah dia ada 2 tingkat, atas tu agak terbuka sikit lah, udara masuk. Jiran-jiran ni boleh tengok dia ibadat solat malam sampai dekat dengan sahur, seorang-seorang tu berdiri di atas rumah dia. Zaman kita ini masih ada lagi orang-orang yang berdiri. Ada yang solat tarawih, kalau masjid kita ni boleh habis 1 juzuk. Ada lagi masjid yang buat 3 juzuk satu malam, ada yang 5 juzuk. Itu nak tengok orang ibadat. Jadi barulah kita rasa kerdilnya aku dapat habis 20 rakaat pun rasa bangga dah. Orang lain bukan 20 rakaat, 20 juzuk baca Quran, barulah kita rasa kecil aku. Jadi jangan, itu dia panggil ilaj. Kita cuba nak kawal diri kita. Maka jangan kita nak besar diri, rasa hebat. Kalau kita kata saya ni harta banyak, orang lain lagi banyak. Jadi jangan duk banding. Kita banding kita dengan apa yang kita miliki. Maka dalam Allah Ta'ala gambarkan satu peristiwa, dia panggil dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini peperangan selepas pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan ingat saya selalu sering sebut tarikh-tarikh yang penting dalam Islam ni. Pembukaan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8.
Nabi SAW mari daripada Madinah ke Mekah ni 10,000 tentera ikut, ramai. Orang Mekah masuk Islam, kemudian nak pergi Hunain, anggaran tentera 12,000. Jadi kata di sebahagian orang Islam kata lan nahzimal yawm min qillah, kita tidak akan tewas dalam peperangan Hunain ini kerana bilangan sedikit, sebab kita sudah 12,000 orang. Apa jadi? Pecah tentera Islam, ada yang jatuh dalam macam-macam. Allah gambarkan dalam Quran, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ya. Oleh kerana bila ramai kita anggap pecah tentera, kamu berpalinglah di sana sini, dhaqat 'alaihimul ard, macam sempit dah bumi ini. Itu gambaran dalam Quran cukup jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita supaya kita jangan rasa hebat, sebab kehebatan yang ada dalam hati itulah yang dikatakan yang meruntuhkan perasaan kita, kedudukan kita, amalan kita yang ada, yang tersimpan di dalam gedung amalan akan jadi hancur. Apakah di antara ilaj ataupun tip boleh menyelesaikan masalah bangga diri? Tuan-tuan, saya baca cara ringkas. Yang pertama sekali, kita kena ingat bahawa apa yang kita miliki ini semuanya anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada kata, oh ini usaha saya. Betul lah, kita buat kerja, tapi yang beri al-mun'im al-haqiqi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni orang panggil juru buat kerja ya. Macam boruh ya kita ni. Yang beri betul-betulnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita kena ingat tinggi mana, banyak mana ibadat yang kita buat, kita kena ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kuat beribadat, atqakum, yang paling takwa, yang paling warak, yang semua paling duduk kat Nabi ke. Tapi Nabi kata apa? Dalam hadis Bukhari daripada Aisyah, kata Nabi, saddidu wa qaribu wa abshiru, kamu cubalah buat yang terbaik. Saddidu wa qaribu, dekatkanlah ibadat-ibadat kamu tu dengan apa yang aku buat ni. Fa innahu la yudkhil ahadun al-jannata amaluh. Dalam ayat ini kata, tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Sahabat tanya, ya wala anta ya Rasulullah, Rasulullah sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan? Qal wala ana illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin minhu, kecuali dengan limpahan keampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita nak kira dengan amalan kita, lepas tu kita nak minta bayaran syurga, padan tak padan? Tak padan. Solat subuh ni Nabi kata apa? Solat subuh rakaatil fajri, solat sunat subuh tadi, kita dapat seolah-olah kita boleh milik dunia dengan isi kandungan. Itu solat sunat subuh. Yang solat subuh berjamaah ni pula berapa besar? Pahala yang dijanjikan cukup besar, kerjaan kitanya sikit je. InsyaAllah nanti dalam motivasi kita ni, kita coba senaraikan amalan sikit, pahala berganda. Cukup menarik para jemaah sekalian. Jadi kalau Nabi pun kata aku masuk syurga dengan sebab rahmat daripada Allah, jadi kalau kita rasa hebat dah kita ni, runtuhkan perasaan tu. Tip yang ketiga, innal ibrata bil khatimah, yang diambil kiranya yang terakhir daripada amalan kita. Al khatimah la bi kasratil amal, bukan orang yang banyak saja. Sebab dalam hadis Bukhari Muslim daripada Abdullah Mas'ud, ada orang yang buat amal sepanjang masa dia, dekat dengan nak mati berpaling tadah, pergi jadi buat tak baik. Ada orang yang sepanjang hidup dia, apa dia? Tak baik. Tiba-tiba dekat nak mati, ambil wuduk, masuk dalam masjid, taubat, lepas salat subuh, tengah duduk sujud, orang kejut dia, tak bangun, mati. Nak kata apa? Kita yang duduk solat selama masa ni, berapa banyak kita duduk cita-cita, berharap
kita mati dalam keadaan kita sedang sujud pada Allah Ta'ala. Betul tak? Kita duk mengharapkan kita mati atas riba kita Quran. Kita mengharapkan kita mati dalam keadaan kita sedang berpakai ihram. Itu harapan. Tapi yang menentukan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ini hadis. Yang keempat, iaitulah kita tidak ada jaminan bahawa amalan kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengharapkan Allah Ta'ala kabulkan amalan kita. Itu 4 sebab boleh menghilangkan perasaan al-ujub, perasaan bangga diri ataupun rasa diri sempurna. Kita berpindah kepada sebab yang ketiga, amalan berterbangan, iaitu al-jur'atu 'alal ma'asi, berani buat maksiat waktu duduk seorang diri. Ni hati-hati. Dengan ada alat-alat gadget di tangan kita ni, kita duduk diam-diam nak buka cari kuliah ustaz, jumpa tarian gelek, nak kata apa? Tengok dulu sekejap, lepas ni kita tengok ceramah pula. Bahaya sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Thauban radhiyallahu anhu, hadis ini keluar oleh Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alamanna aqwam min ummati. Dengan hadis ini sangat menakutkan. Aku tahu ada beberapa golongan dari kalangan umat aku ini, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibal tuhamah. Mereka mari pada hari kiamat bawa pahala macam gunung Tihamah. Besar gunung tu. Nabi buat bandingan, dia panggil tasawur, gambaran dalam kepala gitu. Besar gunung, banyaknya pahala. Kan? Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Allahu akbar. Tiba-tiba dia tengok pahala dia berterbangan, dibawa oleh angin pergi. Astagfirullah. La ilaha illallah. Pahala kita hilang. Qala Thauban ni sahabat ni tanya, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkan kepada kami, siapakah mereka? Orang buat pahala banyak tapi akhirnya berterbangan dia punya pahala. Siapa mereka ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu saudara-saudara kamu, orang Islam, sama dengan kamu juga dari sudut rupa parahnya. Wa ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzun. Mereka juga beribadat pada waktu malam seperti kamu ibadat. Walakinnahum iz aqwam iza khalau bi maharimillahi intahakuha. Tetapi mereka ini apabila duduk diam-diam, sunyi-sunyi, tak ada orang, mereka melanggar arahan Allah Azza wa Jalla. Maknanya tanda situ bahayanya orang buat maksiat secara sembunyi-sembunyi, zahirnya nampak baik tapi tak ada orang, buat benda tak baik. Hati-hatilah kita semua, jangan terperangkap dengan belitan syaitan. Kita tak akan pergi insya-Allah taala tempat orang nak buat pesta ke, orang buat apa, kita tak pergi dah. Dengan kopiah ada atas kepala ni, terkawal lah kita insya-Allah. Tapi dengan alat-alat yang ada di sini. Karena itulah saya kira zaman kita ni mencabar, sebab alat maksiat duduk dalam poket. Orang yang mampu mengekang jiwa dia, mata dia, nafsu dia, daripada tak tengok ni, kita kira orang ni termasuk di kalangan orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang itu. Bahayanya kita, kata di seorang ulama nama dia Sahnun, iyyaka an takuna aduwan li iblis fil alaniyah sadiqan fis sir. Aku bagi peringatan, jangan kamu jadi musuh kepada syaitan waktu ramai-ramai, waktu duduk zahir, tapi menjadi member syaitan waktu duduk seorang-seorang. Na'udzubillah. Waktu kita ramai-ramai ini berani kita, auzubillah minasyaitanirrajim. Waktu dia diam, member syaitan, buat benda-benda yang tak baik. Sama ada kita duduk diam-diam, kita duduk tulis sebarkan benda-benda fitnah. Hari ni orang panggil fitnah di hujung jari. Kita tak tahu, pagi ni kita orang sebar berita, petang nanti orang nafi benda tu tak berlaku. Jadi sangat-sangat takut kita. Yang terakhir, yang keempat, ingat kan susunan tadi. Yang pertama sekali riya, yang kedua ujub, bangga diri, rasa diri sempurna. Yang ketiga melakukan maksiat bila diam-diam, waktu ada orang, kita lah orang paling warak. Ini dia panggil dua wajah.
warak depan orang, belakangnya buat maksiat. Nauzubillah. Yang terakhir sekali, melakukan kezaliman, mencabul hak orang lain. Ini bahaya. Jadi hadis ini hadis yang sangat masyhur diriwayat oleh Imam Muslim, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat. Nabi kata apa? Mal muflis. Apa itu muflis? Sahabat kata apa? Muflis ni orang yang tak ada duit lah, hutangnya banyak, duit nak tak ada. Nabi kata innal muflisa min ummati. Orang muflis di kalangan umat aku pada hari akhirat esok, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Hari kiamat esok dia datang jumpa Allah Ta'ala, bawa pahala banyak, semua ada pahala. Nak tengok solat dia ada, nak tengok puasa ada, nak tengok sedekah dia ada, nak tengok apa saja ada. Tapi qad syatama hadza, mulut dia duk maki orang, tangan dia duk tulis fitnah pada orang, dia juga duk ambil harta orang. Dia artinya orang yang baik dengan Allah tapi gagal dengan manusia. Tanda mereka orang muflis itu orang yang baik dengan Allah tetapi mereka gagal hubungan dengan manusia. Ini cukup bahaya. Ada orang ni warak, Masya Allah, tabarakallah, salat masjid tak tinggal, tapi kalau kita dengar dia cakap, Masya Allah, ada orang panggil mulut laser, habis orang dia makan belakang. Nah, apa benda yang atas dunia yang tak diulas? Na'udzubillah. Maka Nabi kata apa? Esok ayat akhirat, semua orang mari, orang yang dia zalim atas dunia dulu datang ambil pahala dia, sehingga pahala dia dah habis. Pada waktu itu diambilnya dosa orang itu, dicampak atas kepala, summa turiha finnar, kemudian dicampak ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Allahu akbar. Inilah 4 perkara yang amalan seorang itu haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita perasaan sayang kita kepada pahala kita, sayang kita kepada amal ibadat yang kita lakukan, maka kita simpan baik-baik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, kita akan terima surat amalan. Biarlah kita menjadi penulis yang tidak menyusahkan kita di akhirat, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.